Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada dalam pengajian saraf, tuan-tuan. Pada muka surat yang ke-100, kita sekarang ada fi'il ajwaf, iaitu fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf. Tapi ajwaf ni dipanggil ajwaf ya. Sebelum ni kita belajar ajwaf waw, yang mana ain fi'il ni huruf waw. Sekarang ain fi'il dia fa, ain lam. Ain fi'il dia berupa huruf ya. Okey. Sebenarnya tak ada perbezaan antara yang ikut wazan yaf'alu ataupun yafa'ilu. Perhatikan contoh di bawah ni yang kita akan sebutkan. Tuan-tuan buka muka surat 100. Tak ada beza pun antara fa'ala yaf'alu ke yaf'alu, semua sama. Kalau sara yasiru, okey, sara sirta, asha aishta, nala nilta. Tuan-tuan nampak nala yanalu, nala yanalu. Untuk fi'il anta dia nilta. Tunjuk. Tuan-tuan lihat fi'il yaf'il, fi'il fa'ala yaf'ilu. Tengok yaf'ilu. Tuan-tuan tengok sara, domir anta dia, anta. Tunjuk bawah domir anta. Anta tu sirta. Ataupun sirti. Nampak? Ataupun hunna sirna. Tapi sebab apa ya? Sebab sara yasiru yaf'ilu, asha ya'ishu. Okey, jadi asha anta aishta. Tunjuk aishta. Kalau hunna aishna. Tapi untuk nala, dia bukan nala yanilu, nala yanalu. Jelas sya'a yasha'u atau wazan fa'ala yaf'alu. Jadi untuk domir anta dia sama juga, tak ada perbezaan. Baris bawah juga fa fi'il tu jadi nilta, nilti. Domir hunna, tengok domir hunna, tunjuk nilna. Sya'a jadi syi'na, syi'ta untuk anta. Untuk anti syi'ti. Jelas dia tak ada beza, tetap fa fi'il baris bawah. Berbeza tau dengan muka surat 99. Ni kita nak buat comparison ni, perbandingan ni. Tuan-tuan lihat fa'ala yaf'alu, muka surat 99. Fa'ala yaf'alu. Kalau qala yaqulu, sana yasunu, apa untuk anta dia? Qulta, qulti, qulna. Sana pun samalah, sunna, sunta. Tapi untuk fa'ala yaf'alu yang ajwaf waw ni, dia kalau khafa yakhafu. Nampak tak? Bukan yakhufu, yakhafu. Jelas nama bukan nama, yanamu bukan yanumu. Jadi ketika mana domir anta, tunjuk, ataupun domir anti ataupun domir hunna, dia tidak menjadi khufna tetapi jadi khifna. Dia tidak menjadi khufta tapi jadi khifta. Begitu juga pada domir fa'ala yaf'alu. Nama yanamu. Jadi dia bila man domir hunna, dia akan jadi apa? Dia akan jadi nimna. Dia tak jadi numna. Dia tak jadi numta, jadi nimta. Jelas Apa perbezaan dia? Highlight kan, tunjukkan. Tuan-tuan, atas wazan fa'ala yaf'alu untuk ajwaf adalah fa fi'il. Tunjuk fa fi'ilnya adalah pada anta, antuma, antum, hunna. Fa fi'il baris bawah jadi khifta, khifna. Baris depan. Baris depan. Apa dia? Qulta, qulna. Qaf tu baris depan. Begitu juga sana.
sana sunta sunti suntuma. Tabah pun sama juga. Jadi macam mana? Tu beta, tu betu, tu benar. Faza pun sama juga. Faza jadi yafuzu jadi fuzta, fuzdi, fuzna. Tapi untuk fa'ala yaf'alu, highlight kan pada anta, hunna, antuma, antum, anti semua dia berbaris bawah. Khifta, khifna. Dia bukan berbaris depan, bukan khufna. Jelas Untuk muka surat 100 sama, semua baris bawah, lagi mudah. Sebelum kita pergi kepada latihan, kita minta pelajar-pelajar kita untuk mendendangkan lagu terlebih dahulu. Falyatafaddalu ma'jurin. Bismillah. Al-Jawafiyah. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-100, Bina Ajwaf Rasul Lugawi untuk Bina Ajwaf. Huwa sarahu ma sarahum saru hiya sarat hiya sarat huma sarata hunna sirna anta sirta anta sirta antuma sirtuma antum sirtum anti sirti anti sirti antuma sirtuma antunna sirtunna antunna sirtunna ana sirtu nahnu sirna ana sirtu nahnu sirna huwa zadahu ma zada hum zadu hiya zadat hiya zadat huma zadata hunna zidna anta zidta anta zidta antuma zidtuma antum zidtum anti zidti anti zidti antuma zidtuma antunna zidtunna antunna zidtunna ana zidtu nahnu zidna ana zidtu nahnu zidna huwa asha huma asha hum ashu hiya ashat hiya ashat huma ashata hunna ishna anta ishta anta ishta antuma ishtuma antum ishtum
أنت عشتي أنت عشتي أنتما عشتما أنتن عشتن أنتن عشتن أنا عشت نحن عشنا أنا عشت نحن عشنا هو غاب هما غابا هم غابوا هي غابت هي غابت هما غابتا هن غبنا أنت غبت أنت غبت أنتما غبتما أنتم غبتم أنت غبتي أنت غبتي أنتما غبتما أنتن غبتن أنتن غبتن أنا غبت نحن غبنا أنا غبت نحن غبنا هو نال هما نال هم نالوا هي نالت هي نالت هما نالتا هن نلنا أنت نلتا أنت نلت أنتما نلتما أنتم نلتم أنت نلتي أنت نلتي أنتما نلتما أنتن نلتن أنتن نلتن أنا نلت نحن نلنا أنا نلت نحن نلنا هو شاء هما شاء هم شاءوا هي شاءت هي شاءت هما شاءتا هن شئنا أنت شئت أنت شئت أنتما شئتما أنتم شئتم أنت شئتي أنت شئتي أنتما شئتما أنتن شئتن أنتن شئتن أنا شئت نحن شئنا أنا شئت نحن شئنا. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagu yang tenang, damai. Okey. Kita lihat pada muka surat 100 latihan. Mata anti bi'ati sayyarataki. Bila anti yang sesuai adalah bi'ati. Sebab apa dia bi'ati ya? Daripada ba'a yabi'u, fa'ala yaf'ilu. Okey. Semuanya baris bawah. Kemudian al-ma'siyatu zadat al-huzna. Maksiat itu menambahkan kesedihan. Zadat dhamir hiya. Dalam tu dhamir hiya kembali kepada al-ma'siyatu sebab dia muannas. Nombor 3, antum ji'tum mutaakhirin, kamu datang lewat. Jadi antum ji'tum itu adalah daripada ja'a yaji'u, fa'ala yaf'ilu.
domir antum, domir antum jadi ji'tum. Nombor 4, al-mujtahidatu nilna. Al-mujtahidatu maknanya perempuan-perempuan yang bersungguh-sungguh, nilna mereka memperolehi al-jaizah, hadiah. Jadi daripada nala yanalu, domir hunna nilna. Okey. Nombor 5, alladzina ashu mukhalifina al-Quran fi khusranin mubin. Orang-orang yang mana mereka hidup melanggar Quran dalam kerugian yang sangat jelas, yang kerugian yang nyata. Ashu, tuan-tuan lihat ashu. Nampak tak ashu? Domir dalam tu domir hum. Alladzina ashu. Domir hum. Mereka yang hidup. Daripada asya ya'ishu, fa'ala yaf'ilu. Antuma sirtuma alimaini, kamu jadi dua orang yang alim. Jadi antuma sirtuma, daripada sara yasiru, fa'ala yaf'ilu, bala sara yasiru, jadi sirtuma. Al-ilmu wal amalu zada al-imana, iaitu ilmu dan juga amalan, knowledge dan amalan. Okey, dua-dua yang dapat menambahkan iman. Zada domir huma tu, huma tu kembali kepada al-ilmu wal amal. Okey. Nombor 8, lima anta ghibta hadzal yaum. Ghibta adalah domir anta daripada ghaba yaghibu, fa'ala yaf'ilu. Okey, anta adalah ghibta. Kerana kamu hilang, tak hadir pada hari ini? Nombor 9, ana sarata ilal maidan. Aku ni berjalan ke padang. Sarata nombor 9, sebab apa sarata? Khata. Khata fil kitabah. Tersilap. Typo. Tersilap. Tuan-tuan betul kan? Nombor 9, ana sirtu. Ilal maidan. Aku berjalan daripada sara yasiru, fa'ala yaf'ilu, jadi sirtu, aku berjalan. Kalau nahnu sirna, hindun wa hakimah abata al-munafiqat. Hindun dan juga hakimah, mereka mengaibkan mengaibkan orang-orang perempuan yang munafik. Hindun dan juga hakimah abata, domir apa? Domir huma untuk muannas. Untuk muannas abata. Kalau huma untuk lelaki, dua orang lelaki disebut aba. Tapi dua orang perempuan tambah ta, abata. InsyaAllah pada keesokan hari kita akan masuk ajwaf fi'il selain daripada sulasi. Maknanya rubai, khumasi dan juga sulasi. Mana fi'il ajwaf ini yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, sedikit perbezaan. Esok insya-Allah kita akan masuk. Boleh insya-Allah taala kita akan masuk pada muka surat 101. Cukup sekadar ini, saya mengundur diri dahulu. Menyusun 10 jari, 10 jari. Saya kira ada kesilapan. Tuan-tuan tekan butang share, sama-sama manfaatkan pada pagi mulia bulan Ramadan ini, 22 Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar insya-Allah taala. Tapi bukan penghujung pengajian kita pada pagi ini, kerana selepas ini kita akan disambung dengan pengajian Nahwu. Dengan pengajian Nahwu insya-Allah taala, dan tuan-tuan akan lihat di sana mereka akan mendedahkan bukan sekadar Nahwu, bahkan conversation, iaitu perbualan hiwar, al-muhawarah. InsyaAllah ta'ala
nahu pun ada, muhawarah pun ada, dan terus kita pergi ke tatbiq. Tatbiq makna tuan-tuan dah belajar nahu level 1 sampai level 5, saraf level 1 sampai level yang sekarang ni level 5. InsyaAllah ta'ala tuan-tuan sudah ada malakah, bakat dan juga kemampuan untuk tuan-tuan baca kitab yang ringan-ringan, yang tidak mempunyai baris. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan pimpin tuan-tuan ke arah kebenaran insya-Allah taala. Falyatafaddal ma'jura. Jadi makna jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ni kita akan sambung pengajian nahwu kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita belajar berkenaan dengan saraf, mari kita pula sambung berkenaan dengan hiwar. Baik, kita akan mengulang kembali satu tajuk yang amat penting dan selalu keluar dalam perkataan Arab, iaitu idhafah construction atau al-idhafah. Al-idhafah, di bawahnya terdapat al-mudhaf ditambah pula al-mudhafun ilai. Al-mudhafu ilai. Okey, baik. Idhafah atau kata majmu' adalah suatu proses penggabungan satu kata nama isim kepada kata nama isim yang lain. Okey, saya baca bahasa Arab dia. Al-mudhafu ilai ismun nusiba ila ismin ba'dahu fata'arrafa bisababi hadhihi nisbah atau takhassas. Baik, kita akan kenal jenis-jenis idhafah ni bagaimana. Ada yang berdasarkan makna lah, mempunyai makna dari InsyaAllah yang akan terangkan adalah Ustaz Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bab idhafah ni kita dah belajar juga dekat dalam buku Tabel Nahwu Al-Fatih. Jangan risau. Dan ia adalah pada level yang pertama sekali, level 1. Cuma kita kena tengok aja dekat sini. Ada penambahan. Apa penambahan yang Ustaz Agung telah menambahkan, yang mana dia pun ada juga terangkan waktu dia mengajar dulu, tetapi penerangan ni tak ada dalam kitab Nahwu. Tapi penerangan ni penting. Dia kata jenis idhafah berdasarkan maknanya. Idhafah kita tahu mudhaf ilaih kan, dua penggabungan isim, yang mana isim kedua tu kena i'rab jar. Okey. Kemudian dia juga ada makna yang sesuai. Idhafah ni tak, contohlah Kitab Hamidin. Okey, kita dalam bahasa Melayu memang terjemah Kitab Hamid. Tetapi ada juga terjemahan yang orang panggil apa? Yang tertinggal. Apa? Kitab milik Hamid. Macam tu. Boleh je. Ataupun Kitab Faslin. Kitab kelas. Tetapi apa sebenarnya nak cakap? Kitab pada kelas. Ataupun dalam kelas. Jadi dekat sini Ustaz Agung dah membahagikan 3 bahagian makna dia. Kita cuma kena cari makna yang sesuai. Ni mudah je. Makna yang sesuai je. Makna yang sesuai kita letaklah. Contohnya apa? Okey, idhafah kan. Idhafah 3 jenis. Okey, pertama mempunyai makna dari. Dari. Contohnya apa? Khatimul hadidi ataupun khatimu hadidin.
Ini cuma kalau makrifah lah. Ni dia apabila nakirah. Jadi, okey, salah satu saya nak buat penambahan dekat sini. Mudhaf kan mudhaf pertama, yang kedua mudhaf ilaih kan. Macam mana kita nak tahu yang pertama ini makrifah ke nakirah? Sebab apa kita dapat tahu yang mudhaf semua tu memang haram alif lam. Jadi dah terbuang tanda makrifah dia tu, alif lam. Sedangkan asal dia ada alif lam. Tetapi misalnya kita nak tahu, kita tengok yang kedua. Kalimat mudhaf ilaih ni dia makrifah ke nakirah? Kalau kalimat dia nakirah, maknanya mudhaf ilaih yang belakang dia ni pun nakirah. Kalau ni makrifah, yang belakang ni pun makrifah. Ni nak makrifah maknanya belakang ni makrifah lah. Ni nakirah, hadidin, ada tanwin. Belakang ni maknanya nakirah. Okey. Kemudian ini dia ada bagi tahu makna khatimu, cincin makna dia, hadidin, besi. Kemudian ini makna dari lah, khatimul hadidi ataupun khatimu hadidin. Cincin daripada besi. Maknanya apa? Cincin yang dibuat daripada besi. Cincin dari besi ya. Okey, itu makna yang pertama. Okey, kita tengok yang lagi satu makna, mempunyai makna pada ataupun dalam. Maknanya apa? Qiyamul lail ataupun qiyamul lailin. Ni macam biasa makrifah ni nakirah. Okey, qiyam tu apa? Qiyam tu bangun. Lailin apa? Malam, bangun malam. Qiyamul lail ni biasa orang buat lah. Qiyamul lail waktu bulan puasa, 10 malam terakhir, malam ganjil. Qiyamul lail. Jadi kita nak tahu qiyamul lail ni makna dia apa? Solat pada waktu malam ke apa? Qiyamul lail makna dia bangun malam. Tetapi kalau kita ni qiyamul lail waktu bulan Ramadan, kita bangun malam supaya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mendapat Lailatul Qadar insya-Allah. Okey. Jadi qiyam makna dia bangun, lailin makna dia malam. Kalau gabung jadi bangun malam. Tetapi ada lagi satu makna tengah-tengah antara bangun dan malam tersebut, antara qiyam dan lail. Dan supaya qiyamul lail ni kita perlu memperbanyakkan doa kita lah, supaya insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala boleh temukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Insya-Allah. Lagi-lagi dah 10 malam terakhir ni kan. Insya-Allah supaya kita doalah supaya kita ni dapat bangun malam, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi qiyamul lail ni makna dia apa dalam dia? Makna dia ada pada ataupun dalam. Contohnya apa? Qiyamul laili. Kita letak antara bangun dengan malam ni letak satu makna. Kita nak letak apa? Bangun pada malam ke ataupun bangun dalam malam? Ni bangun pada waktu malam lah, pada. Kita letaklah pada. Tambah waktu sikit, pada waktu malam. Qiyamul lailin. Lepas tu mempunyai makna kepunyaan. Ni milik lah, kepunyaan tu milik. Contohnya apa? Contohnya kita tengok ada babul fasli dengan babu faslin. Babul fasli dengan babu faslin. Al-fasli apabila makrifah, faslin apabila nakirah. Babu makna dia pintu, faslin makna dia kelas. Pintu kelas. Tetapi kita nak tambah lagi satu makna apa? Makna yang tersembunyi dia apa? Pintu kepunyaan kelas. Makna pintu tu ada dekat dalam kelas lah. Kepunyaan, milik kelas. Okey. Lepas tu kita dapat tahu yang beberapa jenis makna. InsyaAllah kita akan terus ke contoh. Okey, kita tengok contoh dekat bawah dia. Contoh al-amthilatu, contoh al-amthilatu makna dia contoh. Ni jamak. Okey. Babu ni mudhaf, kita gelar dia sebagai mudhaf. Al-fasli mudhafun ilaih. Al-fasli sebagai mudhafun ilaih. Kemudian qiyamu sebagai mudhaf, lailin mudhafun ilaih. Senang je bab mudhaf ilaih ni. Dua isim yang digabungkan jadi satu. Bila digabungkan jadi satu, dua-dua isim tu dijadikan satu kalimat. Sebab apa dijadikan satu kalimat? Kalau buang salah satu daripada kalimat mudhaf ataupun mudhaf ilaih, mana tak faham. Contohnya apa? Pintu. Orang tak akan faham pintu yang mana. Kalau kita cakap babul fasli, pintu kelas, baru orang faham. Sebab itulah mudhaf dan mudhaf ilaih ni diibaratkan dengan macam satu kalimat lah. Kemudian ada penjelasan. Ada penjelasan. Dia kata apa? Yang pertama sekali,
setiap mudhaf tidak boleh berharakat tanwin. Pertama, ada syarat dia juga mudhaf ni, tak boleh main bubur je. Pertama syarat dia tak boleh ada tanwin. Mudhaf ni walaupun dia punya hujung tu huruf dia sahih, walaupun ni tak boleh ada tanwin. Okey. Kemudian setiap mudhaf tidak boleh berharakat tanwin ataupun berakhiran nun, dan tidak boleh diawali alif dan lam. Okey. Jadi pelajar kita Syafiq dia ada buat penambahan yang mana kan ada 3 makna. 3 makna penambahan, tapi makna ni dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Arab ada apa? Okey. Kalau dari, makna dia min. Dalam bahasa Arab dari ada bermakna min. Kemudian kalau yang untuk kepunyaan ataupun milik ada dalam bahasa Arab dia li. Dan untuk malam mempunyai makna pada ataupun dalam tu, makna dalam bahasa Arab dia fi. Okey, kalau kita perasan semua tu adalah huruf jar, min, li dengan fi. Jadi kita diibaratkan macam kita dah memadamkan huruf jar. Contohnya asalnya ada huruf jar. Contohnya qiyamun fil laili. Contohnya macam tu. Tetapi ibarat macam kita dah padam huruf jar tu. Sebab itulah mudhaf ilaih ni i'rab dia kena majrur, sebab dia punya daripada segi terjemahan diibaratkan macam ada huruf jar antara dua perkataan ni. Okey. Okey, kita sambung. Okey, mudhaf tidak boleh bertanwin. Okey, tak ada tanwin mula-mula. Kemudian tak boleh berakhiran nun. Macam mana contoh untuk berakhiran nun? Kalau mudhaf tersebut berupa jamak muzakkar salim ataupun isim tasniah. Sebab apa jamak muzakkar salim dengan isim tasniah ni, dua-dua isim ni berakhiran nun. Jamak muzakkar salim berakhiran waw nun, jamak minta maaf isim tasniah berakhiran alif nun. Jadi kalau mereka ni jadi mudhaf, kena buang nun. Contohnya apa? Talibu, asalnya talibuna. Jadi kita ubah dia jadi mudhaf jadi talibu madrasatin. Pelajar-pelajar madrasah, sekolah. Betul jugalah mudhaf dan mudhafun ilaih ni pun juga digelar sebagai kata majmuk, dua kata yang dikumpulkan. Okey, kemudian tak boleh berakhiran nun dan tidak boleh diawali alif dan lam. Itu macam saya cakap lah, dia kena batal alif lam. Jadi kalau kita nak tahu dia makrifah ke nakirah ke, tengok mudhaf ilaih dia. Kalau mudhaf ilaih dia tu adalah salah satu daripada isim makrifah, kita cakap lah mudhaf dan mudhaf ilaih tu sebagai makrifah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah sedikit penjelasan tentang idhafah. Sebelum kita pergi ke exercise, saya nak tambah sedikit. Jika ditambahkan alif lam pada mudhaf, ia menjadi sifat kepada yang kedua. Jadi ianya bukan antara isim dan sifat ya. Ia adalah dua perkataan yang dijadikan satu. Okey, baik. Kita akan terus kepada exercise ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kolom yang pertama kita ada idhafah, iaitu pembelajaran idhafah. Yang kolom kedua kita ada makna idhafah, iaitu makna yang diberikan. Yang pertama ialah sayyarati jamilatun. Yang pertama sayyarati jamilatun, kereta saya bagus. Kereta saya bagus. Sayyarati menjadi mudhaf dan jamilatun menjadi mudhafun ilaih. Okey, sebenarnya ini exercise lah, nak uji adakah tuan-tuan peka atau tidak. Okey, sayyarati jamilatun ni bukan mudhafun ilaih. Dia nak uji kepakaran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi dia apa kalau dia bukan mudhafun ilaih? Dia adalah mubtada dan khobar. Sayyarati mubtada, jamilatun khobar. Jamilatun kena rufu. Sayyarati kereta saya itu jamilatun cantik. Okey. Ini fungsi exercise.
Jadi tuan-tuan kena peka sama ada itu mudhaf ilaih ataupun mubtada khabar. Okey, baik, kita terus kepada nombor 2. Sebelum tu, contoh untuk mudhaf ilaih dekat sini, minta maaf saya lupa nak jelaskan juga tadi, ada penambahan sikit lah. Yang mana kita belajar dekat bab domain mungkin level yang kelima ataupun yang keempat, bab domain dekat table nahwu al-fatih ada menerangkan tentang domain majrur. Domain majrur muttasil. Okey, domain majrur muttasil ni apa sebenarnya? Domain majrur muttasil ni apabila domain tersebut jadi isim majrur. Contohnya apa? Apabila domain tersebut jadi mudhafun ilaih. Sebab apa? Mudhaf ilaih i'rab dia kena jar. Kat sini contoh mudhaf ilaih dia, tengok dia ada dah gariskan kat sini. Asalnya sayyaratun campur dengan ana. Ana tu domain, jadilah sayyarati. Ya ni digelar sebagai ya mutakallim. Ya bermakna saya lah. Jadi sayyaratun mudhaf, lepas tu yang domain ya mutakallim ni, domain ana ni sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf dengan mudhaf ilaih dia kan jadi satu kalimat kan. Mudhaf dengan mudhafun ilaih jadi mubtada. Jamilatun sebagai dia punya khabar. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, kita buat buku kamu baru kan makna dia. Okey, bahasa Arab dia apa? Okey, pertama sekali kita cek buku. Buku dalam bahasa Arab apa? Syafiq. Kitabun. Kitabun. Buku dalam bahasa Arab kitabun. Kamu ni domer. Nak pakai domer apa? Anta. Okey, domer anta apabila dijadikan sebagai majrur, i'rab jar dia kena jadi ka. Kena jadi ka. Kitabun campur dengan ka jadi kitabuka. Jadi kita buka. Okey, kita dapat tahu dah dua makna. Kita buka. Tengok dia dah gariskan. Mana mudhaf, mana mudhafun ilaih. Mana mudhaf, mana mudhafun ilaih. Tengok dia gariskan. Buku kamu. Okey. Baru apa makna baru? Bahasa Arab. Jadidun. Jadidun baru. Jadi dalam jumlah apa? Kita buka jadidun. Saya ulang. Kita buka jadidun. Kita buka jadidun. Kitab kamu baru ataupun buku kamu baru. Okey, Syafiq teruskan yang ketiga. Seterusnya, masjid mereka cantik. Masjid dalam bahasa Arab apa, Syekh? Masjidun. Okey, masjid mereka. Mereka dalam bahasa Arab hum. Bila dicampur keduanya, masjid mereka, masjiduhum. okey, masjiduhum, dan selepasnya ada cantik. Cantik dalam bahasa Arab apa, Syekh? Jamilun. Okey, jadi kalau digabungkan kesemuanya, masjiduhum jamilun. masjiduhum jamilun. Masjiduhum, masjid sebagai mudhaf dan hum domer sebagai mudhafun ilaih. Tuan-tuan kena ingat ujian kali kedua ini, bila isim ada domer, ia jadi mudhafun ilaih. Tapi kalau ada fa'il, ada pula fa'il yang ada domer, ia menjadi, domer itu menjadi maf'ul. Saya ulang, kalau isim ada domer, domer itu menjadi mudhafun ilaih. Kalau fa'il ada domer, domer itu menjadi maf'ul. Ini adalah note yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, teruskan dengan latihan seterusnya. Okey. Kemudian apa bahasa Arab dia kasih tahu bahasa Arab? Qalbi laka. Okey, saya ulang. Qalbi laka. Okey. Qalbi makna dia apa, Syafiq? Bahasa Melayu. Hatiku. Qalbi bermakna hatiku ataupun hati saya. Qalbun asal dia campur dengan ya mutakallim, domer ana tu, dia jadilah qalbi, jadilah mudhaf dan mudhafun ilaih. Laki, untuk kamu. muluk milik kamu. Yes. Laki milik kamu. Okey. Bermakna hatiku milikmu. Jadi laki ni dari segi i'rab nahwu dia jadi apa? Jar wal majrur. Bukan huruf jali ke? Asal jadi la. Baiklah, apabila li dimasuki domer, dia tak jadi liki, dia jadi laki. Sebab apa? Sebab la tak sesuai bila kita baca liki, lika. Dia sesuai baca la. Okey. Jadi terjemahan dia adalah hatiku milikmu.
Okey, baiklah seterusnya. Abu Muhammadin min Malaysia. Abu Muhammadin min Malaysia. Abu ayah, Muhammad min dari Malaysia, Malaysia. Okey, kita tengok mana mudhaf dan mudhafun ilaih dia. Abu Muhammadin, dua perkataan majmu' yang mana dua perkataan ini digabungkan. Abu Muhammadin, Abu ialah mudhaf, Muhammadin ialah mudhafun ilaih. Jadi dua perkataan bila digabungkan dia menjadi satu. Ayah kepada Muhammad, ayah satu perkataan, Muhammad satu perkataan. Tapi bila digabungkan, ayah Muhammad. Abu, kita pernah belajar dulu level 1. Antara macam-macam isim, dia adalah isim apa? Asmaul Khamsah. Salah satu daripada Asmaul Khamsah. Tapi kalau yang belajar kitab Nahwu yang tinggi sikit, ada Asmaul Sittah pula. Lagi satu tu tambah Hanu. Kalau belajar Nahwu tinggi sikit, ada bab Hanu. Tapi kalau yang untuk basic, Asmaul Khamsah. Abu ni salah satu daripada Asmaul Khamsah. Setiap Asmaul Khamsah selepas dia wajib sebagai mudhafun ilaih. Jadi ini dah salah satu daripada Asmaul Khamsah, wajib isim selepas dia sebagai mudhafun ilaih. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ummu Fatimati ke Fatimata, Syafiq? Fatimata. Sebab apa Fatimata? Sebab isim ghair munsharif haram baris bawah. Okey, sebab apa Fatimata ni adalah isim ghair munsharif. Okey, dia nama orang dan juga taknis maknawi yang yang digelar sebagai perempuan, tapi jelaslah makna perempuan jelasnya apa? Ada tamar butah. Dia dah nama perempuan dan dia sebagai dalam kalimat pun dia digelar sebagai perempuan juga. Sebab apa? Ada tamar butah. Ummu Fatimata. Dan mudhafun ilaih. Latifatun, makna dia? Okey, latifatun makna dia lembut. Mungkin penyayang, kurang marah. Ibu Fatimah itu seorang yang lembut. Baiklah, seterusnya. Akhu Yusufa mahirun. Akhu Yusufa mahirun. Okey, yang pertama tadi Syahid dah telah jelaskan Asmaul Khamsah tentang akhu. Yang kedua, Yusufa seperti mana Fatimata, dia juga adalah isim ghair munsharif. Dan keduanya digabungkan menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Baiklah. Akhu Yusufu menjadi mubtadaun, mahirun. Apa? Akhu Yusufa menjadi mubtada dan mahirun menjadi khabar. Jadi gabungan keduanya adalah jumlah ismiyah. Okey, baik, kita terus dengan latihan seterusnya. Okey. Tanika ini adalah makna isim isyarah lah. Okey. Tanika ni adalah salah satu daripada isim isyarah kalau kita pernah belajar dululah. Tanika kurasataka. Di situ adalah dua buku latihan kamu ataupun buku dua tulis kamu. Kurasataka. Asalnya ada kurasatani tapi campur dengan ka. Okey. Okey, maknanya adalah di situ dua buku kamu. Baik, seterusnya ulaika talibuka. Ulaika talibuka. Baik, kita fokus dengan perkataan talibuka. Talibuka, talibu ialah pelajar-pelajar. Ka ialah domir anta. Jadi bila mana domir, bila isim yang dimasuki domir menjadi mudhafun ilaih. Jadi maksud dia apa? Itu adalah pelajar-pelajar kamu. Kita tengok yang seterusnya ada al-ana Idul Fitri. Al-ana Idul Fitri. Okey. Dia bermakna apa? Sekarang Idul Fitri. Kalau ni raya lah. Idul mudhaf, al-fitri mudhafun ilaih. Al-ana Idul Fitri. Sekarang ni adalah Idul Fitri.
Okey. Kemudian kita tengok dia ada kasih makna Melayu, sekarang solat Zuhur. Okey, sekarang kita dapat tahulah yang tadi tu jumlah tadi ada sekarang Aidilfitri kan. Okey, al-ana. Al-ana salatul zuhri. Al-ana salatul zuhri. Sekarang ni adalah solat Zuhur ataupun waktu solat Zuhur lah. Mana mudhaf, mana mudhafun ilaih. Salatu mudhaf, az-zuhri mudhafun ilaih. Okey. Kemudian kita tengok bawah dia pula. Sekarang hari Jumaat. Bahasa Arab dia apa? Okey, sekarang al-ana. Hari apa? Yaum. Hari bermakna sebagai hari dalam bahasa Arab adalah yaum. Al-Jumu'ah. Jumaat dengan Jumu'ah lebih kurang je lah. Okey. Al-ana yaumul jumu'ati. Lepas tu yang terakhir sekali, ini adalah cincin besi. Hadza khatimul hadidi. Saya ulang, hadza khatimul hadidi. Ini adalah haza, adalah ni terjemah khabar lah. Tak ada dalam bahasa Arab. Khatimul hadidi, cincin besi. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri pelajaran al-hiwar kita hari ini dengan pelajaran idafah. Saya harap tuan-tuan puan buat note dan fahamlah insya-Allah. Jadi, baik, kita akan teruskan dengan pembelajaran seterusnya, yakni pelajaran terakhir kita pada hari ini, iaitu i'rab al-jumlah kalimah. Okey, kita akan buat i'rab tentang qisasun nabiyyin, sambungan semalam. Insya-Allah akan dibawakan oleh Ustaz Syahir. Dipersilakan. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan pada bab i'rab i'rab jumlah, yang mana jumlah ni kita ambil daripada Qisasun Nabiyyin, kitab Qisasun Nabiyyin. Okey, kita akan terus tengok. Jelas Okey. Yang ni dah memang kerap sangat jumpa lah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua boleh tahulah yang ni. Waw ni wa kana. Waw ni macam biasa, ni waw zaidah, waw penambahan. Wa kana. Kana amal dia merafa'kan isim, menasabkan khabar. Okey, jadi isim kana yang mana? Isim kana adalah Yusufu. Okey, Yusufu sebagai isim kana. Okey. Ismu kana. Okey, Yusuf. Tanda rafa' dia. Okey, isim kana rafa'. Tanda rafa' dia dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dhammah? Sebab dia ismu ghair munsharif. Okey, dia isim ghair munsharif. Yusuf Okey, isim kana. Lahu akhun akharu. Okey. Jadi khabar dia mana? Khabar dia jar majrur ni adalah khabar dia. Di sisinya terdapat saudara yang lain. Okey. Ni jar majrur boleh jadi khabar Jar majrur boleh jadi khabar. Okey. Khabar kepada kana, jar majrur. Ni lam tadi Syafiq ada cakap, kalau tak sesuai lah kalau kita letak lihi ke, okey, kena letak lam beri atas. Okey. Lahu sebagai khabar dia.
Kemudian akhun ni apa? Ini dah macam mi'raj jumlah lah ni. Okey, akhun. Okey. Akhun sebagai mubtada muakhar. Okey, akhun ni kita cakap dengan dia na'at man'ul lah. Sebab apa? Mana na'at dia? Ini na'at dia. Akharun. Kenapa tak letak akharun? Sebab akharun ni termasuk daripada ismul ladzi la yansarif ataupun isim ghairu munsharif. Okey. Ini mubtada muakhar lah ni. Ini sebagai mubtada muakhar. Ini khabar muqaddam. Dan ini juga menjadi khabar kepada kana. Mubtada muakhar ini na'at. Okey, ni na'at. Okey, dia tanda dia ikutkan ni. Tanda rafa' dia dengan apa? Dhammah, sebab ni dhammah kan. Ni rafa' juga. Lepas tu sebab apa? Sebab dia ismul ladzi la yansarif ghairu munsharif juga. Mesti ada ramai yang tertanya-tanya ni. Sebab apa alasan dia? Apa alasan dia boleh jadi munsharif? Ghairu munsharif. Maaf. Okey. Apa sebab dia? Okey, pertama, dia ni adalah sifat. Saudara yang lain, yang sifat. Dia sebagai sifat. Yang kedua. Okey. Yang kedua, okey, pertama dia sifat kan. Okey, sifat. Okey, dah cukup syarat pertama. Campur dengan apa? Ikut wazan fi'il. Wazan fi'il dia apa? Wazan fi'il dia adalah fi'il af'ala. Okey. Af'ala. Ni asalnya dia ada perubahan dalam ilal lah. Asalnya akharu. Tapi disebabkan pertemuan dua hamzah, dia ubah jadi, dia jadikan satu, dia jadikan macam ni. Alif yang ada panjang tu, akharu. Wazan af'ala. Sifat, sebab sifat dengan wazan fi'il. Akharu min ummihi. Okey, min ummihi. Okay, min adalah huruf jar. Ummi adalah mudhaf sebab dia isim. Hi ni kalau bersambung dengan isim, dhamir bersambung dengan isim jadi mudhaf ilaih lah. Mudhaf dengan mudhaf ilaih dijadikan sebagai satu kalimat. Dah jadi satu kalimat. Satu kalimat ni dia jadi apa? Dia jadi isim majrur kepada ni. Sebab ini adalah huruf jar. Min ummihi. Okey. Dia nak bagi tahu, dan ada pun Yusuf ni bagi dia, maknanya di sisi dia terdapat. Ni mubtada muakhar. Mubtada muakhar bagi terjemah terdapat. Akhun, terdapat. Akhun saudara, akharu yang lain. Min ummihi, daripada ibunya lah. Maknanya daripada ibu yang satu lah. Ismuhu, nama siapa? Hu ni kembali kepada siapa? Dhamir ni. Dhamir ni kembali kepada akhun. Okey. Ismuhu, nama saudara Yusuf tu siapa? Binyamin. Dia masih jadi mubtada, dia dah masuk jumlah baru. Ismu ni dia masih sebagai mubtada. Namanya itu Binyamin. Okey, Binyaminu. Ni khabar lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Wa kana yuhibbuhuma hubban syadidan. Okey, tadi ada tertinggal. Ada tertinggal sikit. Kita tulis. Dia ada isim dia. Kerana ni dia ada isim. Okey, Yaqub. Okey. Yaqub ni siapa? Dia ayah kepada Nabi Yusuf. Yaqub, Nabi Yaqub. Okey. Dalam kisah Nabi Yusuf ni,
Nabi Yaqub ni sangatlah, dia punya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat kuatlah. Iman dia memang kuat, keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah kuat. Antara nabi-nabi yang terhebat Nabi Yaqub ni. Yaqub sebagai apa? Yaqub sebagai ismu kana, Yaqubu. Okey, Yaqubu sebagai ismu kana. Okey. Isim kana, khabar dia mana? Khabar dia ni lah fi'il mudhari'. Yuhibbu huma. Syafiq cakap kalau ada isim bertemu dengan domir, maka domir tersebut jadi mudhaf ilaih. Tetapi kalau ada fi'il yang bercampur dengan domir, domir tu jadi maf'ulun bi. Huma ni jadi maf'ulun bi. Okey. Maf'ulun bi. Huma. Yuhibbu ni just fi'il mudhari' biasalah. Fi'il mudhari'. Okey. Yuhibbu ni. Yuhibbu, okey, yuhibbu dia ada fi'il, cari fa'il. Fa'il dia mana? Fa'il dia adalah domir huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu kembali kepada Yaqub sebagai fa'il dia. Fa'il kepada fi'il ni lah. Dah. Hubban jadi apa? Hubban. Ni hubban. Hubban ni dia jadi apa? Dia sebagai maf'ul mutlak hubban. Okey. Jadi untuk kelas ni memang daripada setiap Isnin hinggalah Jumaat lah. Okey, setiap pagi. InsyaAllah. Okey. Dan asalnya bermula dalam pukul 8.45 ataupun 8.50, tetapi kalau ada sedikit masalah mungkin kita akan lewatkan sedikit lah. Okey. Okey, kita akan teruskan. Hubban dia sebagai apa? Dia sebagai maf'ul mutlak. Okey. Ni sebagai maf'ul mutlak Ni ringkasan saya buat maf'ul mutlak. Okey, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni diambil daripada isim masdar. Okey. Nak kata okey, yuhibbu, ahabba yuhibbu, dia punya masdar dia hubban. Hubban masdar kepada ahabba yuhibbu. Jadi ini adalah untuk apa? Menguatkan fa'il. Hubban syadidan. Cinta Nabi Yaqub ni cinta dengan mereka berdua. Siapa? Suka ataupun sayang Nabi Yusuf dengan Binyamin. Sebab apa? Nabi Yusuf dan Binyamin ni adalah anak Nabi Yaqub yang paling muda lah. Jadi Nabi Yaqub yang paling muda, jadi Nabi Yaqub sangat sayangkan mereka berdua ni, sangat manjakan. Berbanding dengan saudara-saudara Yusuf yang lain. Okey, hubban syadidan, cinta yang sangat. Ini jadi na'at. Okey, ni jadi na'at. Na'at kepada ni. Hubban ni dia jadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Okey, hubban syadidan, cinta yang sangat-sangat. Ataupun suka yang sangat-sangat. Wa kana, ni macam biasa wa penambahan kana. Kana ni merafa'kan isim, menasabkan khabar. Okey, kalau dekat sini ini jadi khabar kana, tetapi dia tak mansub sebab macam biasa saya cakap fi'il mudhari' akan jadi mansub apabila bertemu dengan amil nasab sahaja. Bukan menjadi khabar kana. Sebab apa? Macam saya cakap, khabar kana ni tak mampu menasabkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kuat sangat. Kecuali amil nasab, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' sahaja yang boleh. Okey, kana isim dia mana? Kana. Okey, isim dia domir huwa. Okey, isim dia domir huwa, kana ni. Huwa tu mesti ada rujuk. Rujuk kepada siapa? Kepada Nabi Yaqub juga. Okey. Wa kana, dan ada pun dia siapa? Nabi Yaqub ataupun Yaqub la yuhibbu. La yuhibbu. La ni huruf nafi lah. Huruf nafi makna tidak. Okey. Nafi makna tidak. La yuhibbu, tidak menyukai ataupun tidak menyayangi. Mislahuma, sebagaimana dia menyayangi mereka berdua. Huma ni siapa? Bunyamin dengan Yusuf, jadi maf'ulun bih. Minta maaf, ni jadi mudhaf ilaih lah. Setelah ni mudhaf, huma mudhaf ilaih.
Mudhaf dengan mudhaf ilaih jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Jadi kalau kita nak tahu i'rab mudhaf dengan mudhaf ilaih ni, kita kena tengok dekat mana? Dekat mudhaf ke kat mudhaf ilaih? Kita kena tengok dekat mudhaf. Sebab apa? Mudhafun ilaih sah-sah. I'rab dia mesti majrur. Jadi mudhaf sajalah harapan kita nak tengok i'rab. Tengok macam ni. Dia kasih kita baris fathah. Fathah sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada siapa? Nabi Yaqub ni tidak mencintai akan mislahuma. Sesiapa pun macam mana nak cakap? Nabi Yusuf tidak menyayangi orang lain sebagaimana dia menyayangi Yusuf dan Binyamin. Ahadan ni orang lain lah. Ahadan, seorang pun dia tak menyayangi macam dia menyayangi Yusuf dan Binyamin. Okey, insya-Allah yang minta maaf. Okey, ini kita panggil maf'ul bih yang awal. Ni tak nombor 1, maf'ul bih pertama. Ini maf'ul tsani lah kita letak. Maf'ul, lepas tu yang kedua. Okey. Maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Okey. Ni maf'ul bih, ni pun maf'ul bih juga. Fa'il mudhari' dengan fa'il dhamir huwa tu. Ni pun fa'il dia dhamir huwa lah. Minta maaf lupa nak tulis fa'il dia. Fa'il dia dhamir huwa kembali juga kepada Yaqub. Dah fa'il, dah ada fa'il. Maf'ulun bih dah ada dah. Siap 2 lagi maf'ul. Ada 2 maf'ul lagi. Jadi fa'il dengan 2 maf'ul ma'a maf'ulain ni sara jadi sebagai khabar kana. Khabar kana berupa jumlah fi'liyah. Okey. InsyaAllah dari segi i'rab mungkin sampai situ saja. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita akan macam biasa kita akan kasih 5 kosakata ataupun 5 vocabulary yang barulah. Vocabulary harian untuk tuan-tuan dan puan-puan menghafalkan. Kaedah pun kita dah belajar, table nahwu al-fatih lah, semua kan kaedah. Tapi vocabulary tak hafal pun sama, susah juga. Tak memudahkan kita untuk cakap bahasa Arab. Okey. Ada soalan? Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Sebab kadang-kadang okey ada pertanyaan kenapa boleh ada 2 maf'ul. Okeylah. Contohnya, dia ada setengah isim yang boleh 1 maf'ul, boleh juga 2 maf'ul. Dan ada juga sesetengah isim yang ada sesetengah fi'il yang boleh terima 1 maf'ul dan boleh juga terima 2 maf'ul. Ada juga fi'il yang memerlukan 2 maf'ul. Dan ada juga fi'il yang hanya memerlukan 1 maf'ul dah boleh faham jumlah. Okey, saya cuba bagi contoh. Okey, ini saya padam boleh padam. Bismillah. Okey. Saya kasih satu contoh yang untuk apa ni lah. Untuk yang fi'il yang memerlukan 2 maf'ul. Okey. Kita cuba tengok Okey, apa fi'il yang memerlukan 2 maf'ul? Okey, contohnya a'taitu Zaidan dirhaman. Okey, saya tulis bawah ni. Dirhaman. Okey.
Ni penggabungan fa'il dengan fa'il. A'ta asal dia. Fa'il asal dia a'ta. Tu sebagai fa'il. Campur domel jadi a'ta itu. Okey. Jadi dah ada fa'il dengan fa'il. A'ta itu maknanya saya memberi. Memberi akan apa? Memberi kat siapa? Okey, saya memberi. Okey, ni dah ada fa'il dengan fa'il. Okey, fa'il campur dengan fa'il. Okey, lepas tu Zaidan jadi apa? Dia nasab jadi maf'ul bih. Okey, saya memberi akan Zaid. Okey. Kalau kita cakap saya memberi Zaid, orang tak akan faham. Mesti orang akan tanya lagi. Apa yang kamu beri kepada Zaid? Kamu beri apa? Saya memberi Zaid 1 dirham. Ini jadi maf'ul yang kedua. Maf'ul bih yang kedua. Ini maf'ul bih yang pertama. Jadi salah satu fa'il yang memerlukan 2 maf'ul adalah fa'il a'ta. Ataupun boleh juga saya cakap a'ta itu Zaidan ta'aman. Ta'aman. Ta'aman makna dia apa? Ta'aman ni makna dia makanan. Ta'aman. Jadi inilah dia. A'ta itu fa'il dengan fa'il. Saya telah memberi akan apa? Akan Zaid. Memberi Zaid akan apa? Memberi Zaid akan dirham, 1 dirham. Jadi itu saya nak antara pelajaran yang baru untuk kita hari ini. Ada setengah fa'il yang memerlukan 1 maf'ul. Ada yang setengah fa'il 1 maf'ul boleh, 2 maf'ul pun boleh. Dan ada juga fa'il yang memerlukan 2 maf'ul. Kalau tak ada maf'ul yang kedua, tak faham jumlah tu. Okey, insya-Allah itu saja, kita akan teruskan. Jadi saya ucap terima kasihlah untuk siapa yang beri soalan tu. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru hari ni. Okey. Kita teruskan dengan mufradat. Ada 5 1 2 3 4 5. Okey, cukup. Yang pertama sekali bi'run. Saya ulang, bi'run bermakna apa? Bi'run ni. Bi'run ni bermakna perigi. Perigi ataupun telaga pun boleh. Okey. Telaga lah. Telaga. Okey, bi'run telaga. Kemudian yang kedua, ma'un. Ma'un makna dia apa? Ma'un ni makna dia apa? Air. Okey. Kemudian safara. Ni fi'il madi. Ni atas wazan fa'ala. Kita dah belajar bab ni dekat bab tasrif. Fi'il mudhari' dia sebagai yusafiru. Setiap fi'il madi mesti ada fi'il mudhari'. Ada safara yusafiru. Ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Ni bina sahih. Makna dia apa? Bermusafir. Okey, bermusafir. Okey, makna dia sebagai bermusafir. Kemudian ada bahasa. Nampak ke? Boleh nampak Bahasa makna dia apa? Mencari. Ni semua kita ambil daripada kisah yang semalam lah. Kemudian ada tariqun. Tariqun ni makna dia apa? Jalan. Okey, tariqun bermakna jalan. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Okey. Tariq pun, tariq ni bermakna jalan lah, jalan. Ataupun dalam bahasa Inggeris apa Syafiq? Tariq. Way. Road kan? Road. Okey. InsyaAllah itu saja daripada kami untuk pagi ni. Kami harapkan semua yang kita dah bagi, semua kosakata harian yang kita dah bagi ni, boleh tuan-tuan dan puan-puan hafal lah. Ini macam biasa untuk basic. Kita dah ada dapat 3 fa'il, 3 isim. 1, 2, 3. Isim tu apa? Telaga, air, bi'run, ma'un. Lepas tu tariqun, jalan. Okey, 3 isim dan 2 fa'il. Safara dengan bahasa. Bahasa ya bahasu fi'il mudhari' dia. Safara bermakna bermusafir, bahasa bermakna mencari. Okey, insya-Allah itu saja daripada saya hari ini. Saya mewakili semua pengajar ingin meminta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri.
Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.